Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Bilal Fadil, pengurusi surau Ar-Rayyan dan seluruh jawatan kuasa semuanya, tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Pertama, terima kasih sekali lagi kepada surau Ar-Rayyan dan jawatan kuasa mengundang saya untuk kali kedua, saya silap saya, selepas kuliah subuh, tazkirah subuh hari itu, dan yang kedua atas undangan sahabat saya Fadil Dr. Muhaimin untuk sama-sama dengan tuan-tuan. Sementara kita tunggu isyak, kita sama-sama muhasabah ataupun mengambil fawaid, pedoman dan pengajaran daripada apa yang saya ingin sampaikan. Terlewat sikit pagi-pagi sani sebab daripada Muazzam daripada Melaka, daripada Muazzam urusan anak-anak ziarah anak-anak di Muazzam. Pukul 7 baru sampai di rumah ni. Jadi kelang kabut, solat pun sebentar selesai lah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas rahmah dan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam yang penuh keberkatan ini. Dan saya pada malam ini sama-sama dengan tuan-tuan untuk ajak tuan-tuan untuk kita ambil satu pedoman. Saya nak bercakap berkaitan dengan adab. Adab yang saya cuba bawa kita bersama dalam satu ayat Al-Quranul Karim daripada surah An-Nisa ayat 83. Ayat ini berkisah dengan adab yang adab kita pun duk buat hari-hari lah, iaitu adab kita menerima dan menyayarkan maklumat. Kerana kita duk buat hari-hari. Jadi sejauh mana adab ini betul dengan kehendak yang Allah Subhanahu wa taala susun dalam firman Dia dan juga petunjuk daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya maksudkan sama-sama kita ambil faedahnya. Surah An-Nisa ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bihi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina istanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Sadaqallahul azim. Al-Imam Ibn Katsir ketika mensyarahkan ayat ini, beliau menyatakan bahawa seperti yang dinukilkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab dia Tafsir Al-Munir, Imam Ibn Katsir kata hadza inkarun ala man yubadiru al-umuri qabla tahaqquqiha fayakhbiru biha wa yafshuha wa yanshurha. Ayat ini adalah ayat 83 ini inkarun ala man yubadir, tegahan larangan kepada orang-orang yang bersikap gopoh
tergesa-gesa sebelum mengesahkan sesuatu perkara urusan, dia terus menyiarkan, mengkhabarkan, menghebahkan, bahasa kita ini viral kan? Memviralkan perkara tersebut tanpa menyemak, tanpa menentukan kesahihan. Dan Syekh Tahir dalam tafsir dia, tafsir At-Tahrir wa Tanwir, dia kata ayat ini turun kepada orang-orang munafik. Ayat ini turun kepada orang-orang munafik. Bila sebut orang munafik, maka pastinya ayat ini turun di Madinah. Sebab munafik tak timbul masa Nabi duduk di Mekah. Munafik, orang nifak, hipokrit ini hanya muncul ketika Nabi SAW berada di Madinah. Maka kata Syekh Tahir Ibn Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, dia kata ayat ini ada hubung kait dengan ayat yang sebelum. Ayat sebelum 82, 81, 80 itu berkaitan dengan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang perangai, akhlak dan sikap orang munafik bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, maknanya ayat ini khitab fokus kepada orang-orang yang bermasalah dari segi iman dia. Siapa munafik? Kata sebahagian ulama, munafik ialah izharul iman wa ibtanul kufur. Orang munafik ini adalah orang yang menzahirkan keimanan, keislamannya, tetapi ibtanul kufur, tapi menyembunyikan kekufuran. Maknanya dalam hati dia hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu dia sebenarnya tidak beriman. Tetapi di luaran dia harapan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat memang sebiji. Sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan setengah-setengah kitab sirah menyatakan orang-orang munafik ini set dia semayang belakang saf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya luaran tu payah nak bezalah. Payah nak cam. Tapi perangai merosakkan masyarakat Islam ketika itu, merosakkan dan cuba nak merosakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan masyarakat Islam yang ada di Madinah ketika itu. Ini munafik. Maka Syekh Tahir Ibn Ashur kata ayat ini turun berkaitan tentang orang-orang golongan, sebahagian daripada golongan yang adalah masyarakat Islam ketika Nabi bersama di Madinah, iaitulah orang-orang munafik. Sebahagian mufassir menyatakan juga ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang sebahagian daripada orang Islam yang lemah iman dia, yang mudah terjerumus, mudah terperangkap dengan suasana pada ketika itu. Orang ini belum lagi lengkap, belum lagi kuat bersama cinta dengan Islam, cinta dengan Rasul dan cinta kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terpengaruh dengan suasana. Maka dia terperangkap dengan suasana yang berlaku ketika itu. Sebab itu tak pelik apa yang disebutkan oleh Syekh Tahir ini seperti yang disebut oleh Imam Ibn Katsir dalam mentafsirkan ayat ini. Dia bawa ayat ini ada asbabun nuzul dia, cerita awal sebelum ayat ini, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Imam Ibn Katsir, di mana Umar bin Khattab sendiri menceritakan bahawa ayat ini, sebelum turunnya ayat ini, kata Umar bin Khattab, ketika mana masyarakat Islam ketika itu bersama dengan Rasulullah sallallahu dan dia lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tersebarlah suasana maklumat ketika itu bahawa mereka menyatakan talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini munafik. Dia tengok sahaja, dia ambil peluang untuk merosakkan reputasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, merosakkan maruah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kes pun dia dah berdaya. Okey, seperti hadithul ifk, hadis berkaitan tentang fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha sehingga hampir goyang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekejap golongan munafik.
menyebarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam berkata-kata. Dan pada satu hari Umar kata, dakhaltul masjid, aku pun masuk masjid, yakni masjid Nabi lah. Siapa-siapa pernah pergi masjid Nabi itu dulu sampel je kan. Sekarang ni dengan besarnya semuanya. Siapa-siapa pernah masuk Raudhah tu nampaklah suasananya. Itulah suasana ketika itu. Di sekitar Raudhah, sekitar kawasan tiga kecil, simple lah dulu. Umar kata, dakhaltul masjid, aku masuk masjid, aku tengok orang ramai-ramai itu duduk main, duduk sembang sama-sama. Dia menceritakan tentang perkara ini. Rasulullah menceraikan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab, siapa tak kenal Umar? Tengok sirah dia. Apa sahaja dia sangat cintakan Rasulullah, sangat kuat pegangannya kepada agama Islam dan sangat pertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Umar bengang. Tak boleh jadi macam ni. Masing-masing duduk sembang. Dulu WhatsApp tak ada lagi lah kan. Kalau tak ada WhatsApp masih duduk sana seorang, duduk sana seorang, duduk dalam majlis kuliah. Tapi macam-macam cerita tu. Ustaz mana pun tak mari kuliah begini ni. Ustaz Muhaimin jemput mari mana ustaz ni, tak pernah nampak ni. Ustaz nak gebang apa ni. Duduk sana, duduk sini seorang. Tapi Umar masuk dalam dewan tu, solat. Ini yang dipercakapkan, yang dibicarakan oleh sebahagian yang kata, Tahir bin Ashir kata, sebahagian yang mengambil, yang terperangkap itu juga terperangkap dengan viral isu ketika itu, suasana ketika itu, iaitulah Rasulullah ceraikan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Masa itu duduk cakap, kata Umar, aku lantas pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya Umar, aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hatta laqta nisa, ya Rasulullah, adakah tuan telah menceraikan isteri-isteri tuan? Apa jawab Rasulullah? La, tak, aku tak ceraikan. Terus dia pergi balik ke masjid, terus dia sampai kat pintu. Umar bin Khattab ni, Umar ni terus sampai ke pintu, dia terus bersuara dengan suara yang tinggi, lam yutalliqha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yutalliq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu. Tuan-tuan tak ada gembang lah, Rasulullah tak pernah menceraikan isteri dia, tak ceraikan isteri dia. Dan kata Umar, ayat ini pun turun, waqad istamattu, dan aku telah mendapat maklumat dan aku telah mendapat pengesahan daripada orang yang berhak sendiri. Maka nazalat hadhil ayah, turunlah ayat ini. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini biasa kita dengar, ayat berkaitan dengan tabayyun berita ini, suratul Hujurat kan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin, di suratul Hujurat. Ini ayat jelas, sarih, supaya tabayyun. Rupanya adalah ayat lain yang Allah Subhanahu wa taala pernah dan turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menariknya tuan-tuan, ayat ini ialah beberapa perkara yang sangat rapat dengan kita hari ini. Sebab saya pilih hari ini untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu latar belakang kepada ayat yang kita nak cuba fahami dan cuba kita apply dalam kehidupan keharian kita hari ini. Jadi seperti yang disebutkan, saya sebut tadi, ayat ini turun berkaitan tentang golongan munafik. Satu, sebahagian mufassir kata turun kepada orang-orang yang lemah imannya tentang Islam pada masa itu, terperangkap dalam suasana itu, juga terperangkap dengan berita tersebut dan menyiarkan berita yang tak sepatutnya dan tidak layaknya dia menyiarkan. Jadi ayat ini soalah apa yang disebutkan di berkasih ialah mengutuk sikap dan perbuatan sebahagian dua golongan tadi. Siapa? Munafik dan juga orang yang ada masalah hati, orang yang ada masalah iman dengan diri itu, mengutuk sikap yang terburu-buru, yang tergesa-gesa menyiarkan berita, menghebahkan berita, menyampaikan berita-berita yang tidak betul kalangan masyarakat, sehingga menimbulkan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala firman tuan-tuan? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adha'u bihi.
apabila datang kepada mereka, siapa mereka? Yakni golongan sebahagian mengatakan yang seperti yang tadi, golongan munafik, ataupun golongan orang Islam yang lemah imannya. Apa yang sampai? Amrun minal amni awil khawfi adha'u bihi, iaitu berita tentang urusan dua perkara. Berita minal amni awil khawfi, berita tentang sesuatu yang berkaitan dengan keamanan. Sebahagian mufassir kata yang berkaitan amni itulah kemenangan orang-orang Islam dalam perang. Sebahagian mufassir kata yang dikata minal amni itulah berita tentang kejayaan orang-orang Islam, Rasulullah SAW dalam peperangan. Maknanya berita yang menggembirakan, berita yang menyenangkan, berita yang menyamankan, berita yang menggembirakan. Awil khawfi, ataupun berita yang menakutkan, berita yang meresahkan, berita yang boleh membuatkan orang Islam gelisah, kelang kabut, kesal, antaranya kalah perang dan sebagainya. Termasuklah apa yang jadi sebab turun ini, berita tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita dibawa oleh golongan munafik itu cerita tentang rumah tangga pemimpin ketika itu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketua negara. Awil khawfi minal amni awil khawfi. Apa yang mereka buat? Adha'u bihi, tanpa menyemak, tanpa mengesahkan, mereka terus menyiarkan berita ini. Mereka terus menyiarkan berita yang kata dua perkara tadi. Imam Ibn Ashur, Tahir Ibn Ashur kata, kalau golongan munafik dia menyabarkan dua berita ini, ada motif-motif yang tertentu. Biasalah orang munafik ini ialah mereka yang cuba nak memperandakan masyarakat Islam ketika itu. Seperti tersebut. Munafik ini dia tak ada kerja lain. Kerja dia nak cari orang Islam gaduh, kerja dia nak cari orang Islam ni fail, kerja dia orang Islam ni bergaduh sama sendiri, akhirnya dia naik sendiri. Ini kerja mereka. Jadi kata Imam Ibn Ashur, mereka menyatakan ada dua motif bila mereka menyebarkan berita itu. Kalau berita itu seperti disebutkan tadi Ibn Ashur Tahrir al-Tabri, kalau berita itu berita yang menyenangkan, berita itu berita kemenangan, berita itu kejayaan dan keseronokan, maka berita ini menjadikan orang Islam dalam keadaan seronok, dalam keadaan orang kata apa? Zon selesa. Selamat, rasa selamat dan sebagainya. Maka ketika itu dia nak supaya orang Islam leka dalam keadaan demikian dan tidak ambil peduli, tidak ambil siap siaga, tidak ambil persiapan untuk mengambil perhatian usaha-usaha yang mereka sedang lakukan, iaitu golongan munafik yang sentiasa berpanjangan bercampur dengan berpakat dengan orang Yahudi masa itu bersama-sama. Jadi kata Ibn Ashur, sengaja mereka berikan berita ini supaya seronok. Seronok. Semalam berita Malaysia lawan Bahrain kalah menang. Farah kita nak 101. Farah ingatkan menang, dapat pertahan sampai hujung. Tengok tak? Tak tengok. Alhamdulillah, hebat Surat Raya ni. Kita bak bola ni kita follow lah sikit sekali-sekala. Sampai masa tambahan dapat bertahan. Alah lampu 95. Alah high goal pun bergolek. Fras. Imam Nashir kata, kalau berita itu berita yang menyenangkan, orang Islam akan berada dalam seronok, zon gembira, maka mereka akan mengambil kesempatan dalam keadaan keseronokan, dan ini mereka akan membuat apa helah yang mereka lakukan. Itu satu. Dan kalau berita itu berita yang menakutkan, mereka sengaja membawa berita-berita yang tak sedap didengar, yang tak seronok ada dalam masyarakat. Berita-berita semacam itu tujuannya supaya masyarakat Islam ketika itu kelam kabut. Biasalah, berita yang agak seronok tiba-tiba berita yang berat. Berita apa? Berkaitan dengan macam-macam perang ke, antara itu dalam kitab tafsir menyatakan berita tentang perang, supaya orang Islam yang bila diseru untuk keluar berjihad menjadi kelang kabut, mereka tak bersedia, mereka jadi kelang kabut. Ini motif golongan munafik. Mereka bertindak terburu-buru, segera adha'u bihi, mereka menyiarkan berita tersebut tanpa menyemak pun, tidak sebagaimana dibuat oleh
Umar bin Khattab. Umar bin Khattab seorang sahabat yang memang ini pastinya dia mengambil berat tentang kesahihan sesuatu. Dia terus tanya direct kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya terus direct kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tahqiq, untuk mendapatkan kesahihan berita ini betulkah? Berita ini bukan main-main. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang insan yang mulia sedemikian, tapi difitnahkan, dikabarkan berita tersebut. Jadi adza'u bihi, mereka terus menyiarkan berita tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala beri peringatan. Beri peringatan. Ini teguran. Ini yang kita katakan tadi, adab yang nak kita ambil pedoman daripada ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum. Kalaulah berita-berita itu yang mereka terima, maklumat-maklumat yang mereka terima itu, mereka serahkan, pertama rujuk dulu sumber yang sebenar. Rujuk dulu sumber yang sebenar. Bukannya terima tengok penguculik lain, tengok ada grafik. Ini menarik ni. Ini kena dengan sebelah kita ni, terus share. Setengah kita terus share. Apa namanya, kena orang lain. Tetap. Apa namanya? Walau radduhu, kalau maklumat dan berita itu sampai kepada mereka, mereka serahkan kepada siapa? Ila rasul, kepada rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama tuan-tuan, Rasulullah kedudukan dia sebagai dia rasul. Dia tu pangkat dia rasul. Dia terima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia menentukan hukum dan sebagainya, keputusan dan sebagainya, dia kemudian muktamad kepada dia. Kedua, Rasul itu ialah dia tu sebagai peribadi itu ketua orang Islam di Madinah ketika itu. Dia pakai dua jaket. Dia sebagai Rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pimpin umat ke arah agama tauhid, kepada syariat Allah, dan pimpin umat untuk sebagai masyarakat ketika itu dalam urusan takbir negara ketika itu, urusan masyarakat ketika itu. Sebagian ulama tafsir menyatakan, kalaulah mereka menyerah apa? Berita-berita besar, berita-berita utama dalam negara. Kepada siapa? Kepada Rasul. Rasul apa? Rasul itu sebagai ketua Islam ketika itu di Madinah. Serah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat pertimbangan, buat keputusan apa yang sepatutnya. Pertama, betul ke berita itu? Betul ke tidak berita itu? Yang kedua, sumbernya daripada mana? Yang kedua, tiga, sesuai ke maklumat itu dihebahkan? Wajarkah maklumat itu disiarkan? Rasulullah apa yang tersebut sebagai ketua negara ini, dia yang akan menentukan. Maka tahu, walau radduhu ila rasul, kalaulah mereka serahkan benda-benda maklumat ini sebelum mereka sebarkan kepada mereka, sesama mereka, masyarakat ketika itu, maka pasti akan beritahu hakikat yang sebenar. Baik itu kata sebagian ulama, minal amni awil khawfi, ini berkaitan dengan berita dan maklumat yang besar dalam negara, bukan maklumat kecil-kecil, isu kecil-kecil, isu individu, arti, taklah. Maklumat besar, maklumat kepentingan kepada negara, maklumat yang membawa kepentingan kepada negara ketika itu, kerana dia boleh mengundang keluh kesah, kelang kabut, tak aman, apatah lagi bawa kepada pertelingkahan, pembalahan dan sebagainya. Maka siapa yang menentukan? Ila Rasul, kepada Rasul. Rasul sebagai ketua memimpin urusan masyarakat ketika itu, dan juga dia dibawa bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ulil amri minhum, dan juga kepada orang-orang yang memiliki kemahiran, keahlian dalam perkara tersebut. Sebahagian menyatakan ulil amri iaitulah pemerintah, sebagai mufassir menyatakan ulil amri iaitu dzu aqlin, orang-orang yang ada akal,
orang yang bijak, orang yang kemahiran dan sebagainya. Bahasa mudahnya tuan-tuan untuk kita faham, mungkinlah dalam suasana praktikal negara ataupun dunia hari ini, mungkin sebahagian jawatan kuasa tertentu yang dilantik oleh kerajaan yang menguruskan orang Islam ni untuk berkaitan tentang urusan maklumat ni. Ulil amri minhum, iaitulah pemerintah. Kalau kita tafsir menggunakan pakai maksud ulil amri inilah penguasa pemerintah yang menjaga urusan orang Islam, ataupun mufasir menyatakan anggota orang-orang yang mempunyai akal, kebijaksanaan, ilmu, kepakaran dalam ilmu berkaitan dengan pengurusan maklumat ini. Ini terah kepada mereka ini. Mereka inilah yang akan menganalisa, mereka inilah akan menentukan maklumat ini betul ataupun tidak, sesuai dihebahkan ataupun tidak, dan sebagainya. Minal amni awil khawfu tadi, berita-berita kegembiraan, berita-berita yang seronok, atau berita yang boleh menimbulkan kekesahan, kelusan dalam masyarakat. Serah kepada mereka ini, serah kepada mereka ini. Hasilnya la'alimahu alladhina yastanbitunahu, la'amilahu alladhina yastanbitunahu minhum. Pasti mereka ini akan dapat mengetahui hakikat yang sebenar. Hakikat sebenar macam mana? Sesuai atau tidak berita ini sesuaikan, dihebahkan sesuai atau tidak. Maka inilah yang akan menentukan. Kalau suasana masyarakat itu, Rasulullah lah, Rasulullah yang menentukan bersama dengan para sahabat sebagai penasihat-penasihat baginda sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan takbir negara, takbir negeri Madinah ketika itu. Rasulullah ada tim dia, sahabat-sahabat yang membantu Rasulullah, terutama bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak buat satu keputusan tentang nak keluar perang, urusan perang, isyar perang dan sebagainya. Rasulullah dapat pandangan sahabat-sahabat dari segi taktikal, dari segi keperluan dan sebagainya. Tapi keputusannya balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya tuan-tuan, Rasulullah bersama-sama dengan mereka ini, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan Rasulullah, para sahabat. Ada yang hebat dalam fiqh, ada yang hebat dalam nas Quran dan sebagainya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, Allah kata kalaulah perkara ini diserahkan sebelum berita itu dihebahkan, dikongsikan, diviralkan. Kalau berita tadi berkaitan dengan sebab turun ini, kalau berita tentang betul ke tidak Rasulullah bercerai ni, ceraikan isteri dia ni, pergilah rujuk Rasulullah dulu, seperti yang dibuat oleh Umar. Janganlah duk hebah-hebahkan, duk bercakap seorang ni sampai sini sampai sini. Kalau betul sesuai nak bercakap, apa tujuannya, apa manfaatnya, apa kebaikannya, duk kelang kabut rumah tangga orang. Itu la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau perkara ini, maklumat berita perkhabaran ini sampai diserahkan kepada mereka yang ahli dalam hal ini, pastilah mereka akan tahu hakikat yang sebenar, berita tersebut benar ataupun tidak, sesuai ataupun tidak, baik ataupun tidak, maklumat itu dihebahkan, dikongsikan kepada orang lain. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Allah Subhanahu wa taala tasliyah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tidak dengan fadlullah, limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, ai al-Islam, kalaulah tidak kerana Islam, wa rahmatuhu, dan juga Al-Quran, rahmatnya ialah Al-Quran. Kalau tidaklah kerana Al-Islam, kalau tidaklah kerana Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lattaba'tumus syaitana illa qalila, pasti kamu akan terperangkap dengan jejak langkah bisikan syaitan yang buat kerja ini, illa qalila, melainkan sikit sangat yang selamat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tuan-tuan sangat rapat dan sangat perlu untuk kita tadabbur dan untuk kita apply dalam kehidupan kita hari ini khususnya. Hari ini sangat perlu kita ambil perhatian pesanan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Sebab apa tuan-tuan? Berita yang sampai, maklumat yang sampai hari ini dengan kemudahan yang kita ada pada hari ini, apa disebut sebagai media sosial, medsos, hari ini ada macam-macam. Ada orang yang manfaat betul-betul gunakan media sosial itu untuk kebaikan Islam.
Alhamdulillah, untuk kerja dakwah, untuk share kerja tazkirah dan sebagainya. Orang yang tak berapa nak tahu tentang fiqh dah mula tahu dah berkaitan fiqh, mudah sangat dapat maklumat, mudah sangat ilmu. Tazkirah, kuliah-kuliah Ustaz Azhar Idrus, Ustaz apa lagi Badalisha, ramailah ustaz-ustaz kita alim-alim telah manfaatkan media sosial ini untuk kita, dan ramai dapat manfaat daripada media sosial ini. Alhamdulillah, hari ini kita tengok antara sebahagian sahabat kita menggunakan media sosial ini, apa disebut kempen subuh Jumaat, subuh seperti Jumaat. Dia mula kecil-kecil kan. Tak silap saya, wallahu alam, tuan-tuan boleh search sendiri lah. Tak saya dapat cerita ni, siapa dia? Ali Sata. Budak muda, artis Ali Sata, dia ada kecil, dia buat kecil-kecil dia. Saya sebagai seorang yang orang ada follower, pengikut, ada sikit kemauan, keinginan dia untuk ajak budak-budak muda untuk mengimarahkan masjid ni, kempen subuh seperti Jumaat, dan jauh buat berita hari ni ke semalam subuh 2 kali, 2 kali lepas sembahyang subuh. Sembahyang subuh 2 kali sebab tak cukup ruang lah kot, tak cukup ruang. 12,000 lagi. Kata masjid tu siap 2015, siap guna 2016. Inilah kali pertama dalam sejarah masjid ini solat subuh 2 kali. Hak biasa dengar, hak sembahyang 2 kali ni sembahyang jenazah ya. Kalau hak Allah dia ramai pun ikut tu banyak kali dah kan. Sembahyang fardu tu 2 kali. Mungkin sebahagian daripada impak daripada media sosial. Mudah sikit-sikit kempen ajak kepada kebaikan. Ada manfaat, ramai kita dapat manfaat. Hari ni tuan-tuan nak tahu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan banyaklah masalah bab ibadah, masalah bersuci belum mana. Saya sampai hari ni pun bab suci. Orang selalu tanya pasal haid. Kita payah pasal haid ni. Pasal fikir nisa ni, masalah bersuci. Sebab dia makcik-makcik tahulah, anak-anak dia tahulah. Kita ni tuan-tuan kena ambil berat juga tuan-tuan ni. Naik berat juga. Payah nak selesai masa haid ni. Sebab dia kitaran dia tu tukar-tukar. Bertukar. Saya pun kadang-kadang saya tak bisa tanya kawan-kawan hak alim lah. Tok guru kita share hak dia je lah. Kita nak hurah lebih-lebih tak boleh. Tak tahu sangat. Tapi ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita hak alim, kita tarik dia keluar. Cuma tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman kita lah tuan-tuan berusaha dengan ni. Ulama tak ada masalah menggunakan media sosial untuk dapat ilmu. Tapi ilmu itu mesti disahkan, mesti ditasihkan kebetulan dia. Sebab dia kalau media sosial dia tak, kalau ceramah tu 1 jam, dia tak siap 1 jam tu. Hak viral dia ambil hak 2 minit, 3 minit, hak kait sesuai tu. Hak lain cerita-cerita macam-macam lah, ambil hak betul-betul gitu. Kadang-kadang hak tak kait dengan tu, tak sampai maksud. Itu kena semak betul-betul. Boleh sebagai permulaan, tapi perlu ditasihkan. Tak boleh kita 100% juga bergantung kepada media sosial. Ini tak apalah yang baik, yang masalah yang tak baik. Hak tak baik lagi tuan-tuan, ambil kerja, buat kerja, dan buat kerja tak baik. Apa yang disebut sebagai hari ini cyber trooper. Tuan-tuan biasa dengar cyber trooper? Biasa dengar? Tak biasa. Duk termenung tengok muka saya macam nak marah apa. Kau hari ni baru sampai atas meja ni perkataan cyber trooper. Hari ni baru biasa dengar tak? Biasa dengar. Cyber trooper. Saya tak payah sebutlah nama tu, tuan-tuan tahulah kan, masing-masing ada apa namanya Twitter, FB masing-masing kan. Ambil upah, sebarkan maklumat, berita, dan sengaja berita itu diambil separuh-separuh, dia olah dengan tujuan-tujuan tertentu. Ini masalah. Inilah termasuklah perkara-perkara berkaitan dengan urusan-urusan besar dalam negara.
Baik itu kata Syekh Dr. Fadilatul Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili, boleh kerajaan mengawal, mewujudkan satu badan ataupun satu unit ataupun satu kementerian yang mengawal, yang menjaga, kawal maklumat ni. Dia kata boleh, dia kata semua negara dah ada dah satu bahagian kementerian ke apa ke yang menjaga tentang maklumat ni. Maklumat ni sesuai tak, elok tak dan sebagainya. Mengawasi dia maklumat sebagainya. Lebih-lebih lagi maklumat hak terkawal, hak di luar kau. Dulu tak ada masalah lah, kita ada TV dengan radio je kan. Kalau kita nak dengar RTM TV 1, TV 2, kemudian radio nasional, radio klasik. Hari ni berapa macam-macam channel. Hak tak blessing, hak blessing, macam-macam ada. Maklumat senang dapat. Kerja tak selesai. Maka apa kat mana? Tak ada jalan lain kecuali kita balik kepada filter diri sendiri. Ini yang kita kata, benda ni perlu siapa ada dalam bidang-bidang kuliah kita. Supaya kesedaran tanggungjawab untuk berkaitan jaga maklumat, sampaikan maklumat, terima maklumat ini kena ada sikap tanggungjawab, sikap amanah, sikap cintakan kebaikan untuk Islam, kebaikan untuk orang Islam, kebaikan untuk iman, kebaikan untuk sebagainya. Kena ada sikap macam tu. Sebab masing-masing dah boleh jadi pemberita dah sekarang. Tak. Masing-masing dah ada. Ada channel sendiri pun dah ada. Dah ada channel sendiri, channel YouTube masing-masing ada channel. Berkuasa. Siapa yang boleh? Ini yang dikata sebahagian kata self-regulated. Kawal sendiri diri sendiri. Ni lah kena yang ada hanya ada pada orang Islam. Self-regulated ini hanya ada pada orang Islam. Sebab apa? Orang Islam ni filter yang paling kuat dia dalam diri dia, filter iman, filter tentang dosa dan pahala, filter kait dengan syurga neraka. Sebab apa? Sebab orang beriman, orang Islam yang cinta kepada agama dia, Islam dia, sebelum dia buat sesuatu tu dia fikir banyak kali. Betul tak? Kalau tak fikir banyak kali tu, tak berapa nak Islam lah tu. Dia tak fikir banyak kali, dapat je terus. Begitu sah. Sebab tak fikir dosa dan pahala. Sebab bila kita share maklumat yang salah, kita juga terlibat dengan maklumat tersebut. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri amaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri amaran dah. Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Seorang itu mudah yang nak jadi nak jadi kaki pembohong, an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Dia dapat dengar satu tu, dia tak fikir banyak. Terus dia cakap, terus dia sebar, terus dia siap. Orang ni orang ada sikap pembohong, akhlak tak baik. Sekalipun kata sebahagian ulama, sekalipun benda tu benar dan betul, tak semestinya kita siarkan semua. Siarkan semua. Kena ada asas analisa, kena ada sikap tanggungjawab itu. Rasulullah SAW pun larang. Naha Rasulullah SAW an qila wa qala. Rasulullah SAW larang cakap, bawa berita hak tak betul, menyebarkan berita-berita, sembang perkara-perkara yang maklumat tak betul, berita-berita yang tak sahih, atau berita sebagainya. Rasulullah larang. Dan man haddatha bi hadithin wa huwa yara annahu kadhib fa huwa ahad min al-kadhibin. Siapa-siapa yang berbicara tentang suatu berita dan dia tahu benda itu tak betul, maka ia adalah termasuk ahad min al-kadhibin. Dia termasuk tergolong daripada orang-orang yang ada sikap pembohong. Sikap pembohong. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberi pemahaman kepada kita bahawa pertama, individu dulu, peringkat individu, peringkat kita lah. Peringkat kita. Kalau kita nak sebut ni tuan-tuan hak baik dah ni. Hak ada masjid ni selalu sebut. Hak baik dah ni, hak mari boleh jaga solat berjamaah, sunat dengan solat sunat ni, hak baik-baik dah. Cuma kadang-kadang baik-baik pun kita terbabah juga sekali-sekala kan. Terbabah. Tak kira siapa lah, ustaz pun sama. Dia mari seronok dia tu. Tambah dalam grup WhatsApp dia tu macam satu kepala dengan dia pun naik angin sama, dia pun terperangkap je kadang-kadang. Terbabah. Lepas tu kita kena banyak
khabar, tak banyak fikir banyak-banyak sebelum sesuatu makna, sebelum nak tekan post tu, error post tu, fikir banyak kali. Dalam tu ada 200, dalam tu ada 100, kemudian dia dalam grup 100 tu salah seorang tu ada pula 50 berapa rantaian tu. Kalau lah benda sampai tu fitnah, dosa orang, maruah orang, macam mana kita nak tarik balik ni? Tak tarik balik dah. Tak tarik balik dah. So macam ni kita mengadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mengadap orang yang kita fitnahkan itu, orang yang kita tak. Apatah lagi berita yang boleh merosakkan negara, merosakkan suasana, mengancam masyarakat masa mana, itu lebih lagi. Lebih lagi. Maka sikap individu setiap orang kena bertanggungjawab dengan maklumat yang dia sampaikan. Dengan sampaikan. Betul lah ya Rasulullah, kalau kita kata betul tak? Nabi kan ada beliau anni walau ayat. Tapi tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, satu kalimah, satu pesanan Nabi. Hak betul tak masalah. Tapi hak sengaja ni. Hak sengaja ni. Hak tak betul. Macam saya sebut tadi, saya berterupa. Hak ambil upah, hidup hari-hari, gaji bulanan dia, buat berita tu diambil separuh dan tujuan dia untuk bagi pening orang. Hak ni masalah betul. Tuan-tuan, ayat ni berikan. Terutama berkaitan dengan isu-isu yang utama dalam rangka. Sebab itu ayat ini sebagai mufassir kata, ayat ini sebenarnya tersirat memberi pemerintah, kuasa pemerintah untuk mengawal berita-berita yang utama. Siapa yang berhak keluarkan? Ketua negara, kerajaan, pihak berkuasa yang berhak mengeluarkan berita-berita utama. Kita dengar ya, perisytiharan hari raya ni puasa ya, dengan apa namanya raya lah. Hak lain kita ambil belakang. Bukan kita lah, mungkin tidak sensor tidak lah kan. Sebahagian daripada kita. Sebahagian. Setiap orang kena ada sikap ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu tegah mereka. Tu. Yang kedua, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak semua maklumat, kadang-kadang maklumat itu boleh membawa kerosakan yang banyak dalam masyarakat. Kerosakan yang banyak. Tuan-tuan nak setuju tak setuju, serah pada tuan-tuan lah. Kadang-kadang maklumat berkaitan dengan isu-isu ekonomi, isu-isu politik, terutama bila orang yang berpengaruh, orang yang ada nama dari media itu, orang ada follower dan medium dia itu diikuti, maka ini akan beri suasana yang tak baik kepada negara. Tak baik. Dari segi ekonomi, dari segi stabilitas, tak baik. Tak baik. Tidak seronok. Sepatutnya kita jaga, pakat-pakat jaga kepentingan orang Islam, kepentingan kita dengan negara, keselamatan negara ini. Yang menariknya tuan-tuan rahmat Allah SWT, ayat ini Allah SWT juga beri satu isyarat bahawa bila Allah SWT sebut la'alimahul ladzina istanbitunahu minhum, Fadilatul Syekh Datuk Wahbah Zuhaili kata ayat ini secara tersirat memberi faedah pengajaran bahawa untuk menentukan, mendapatkan tentang hukum, kita hendaklah tanya kepada ahli-ahli, orang yang faqih dalam hukum. Allah SWT guna alladzina istanbituna minhum, iaitu mereka yang ada kebolehan, ilmu, kepakaran, ahlian dalam bidang syariat, di bidang fiqh dan sebagainya, maka orang ini perlu dan boleh dirujuk berkaitan dengan hukum hakam. La alimahul ladzina istanbitunahu minhum, mana hukum hakam syariat kena dirujuk kepada ahli-ahlinya. Serah pada negara rasmi, mufti lah. Ataupun pihak-pihak yang ada autoriti untuk mengeluarkan hukum-hukum berkaitan dengan itu. Dan yang terakhir tuan-tuan rahmat Allah SWT, ayat ini Allah SWT sebut supaya kita banyak bersyukur dengan Islam. Fadlullah, kata Fadilatul Syekh fadlullah ay al-Islam, limpah kurnia Allah SWT itulah Islam. Islamlah yang memandu kita, Islamlah yang menjaga kita, Islam yang membimbing kita, Islam yang menjaga mengawal masyarakat kita hidup masyarakat yang aman. Wa rahmatuhu, dan juga rahmat dia ay al-Quran.
Kita ada Islam, kita ada Al-Quran. Dua hak ni Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Sebab tu kata sebagian ulama, nikmat terbesar yang kita ada sebagai orang yang beriman, nikmat Islam dan nikmat iman. Tanpa hak ni kita mudah, dan hak kita ada pun dalam keadaan kita ni orang Islam kuat, kita masjid tak tinggal, solat Jumaat tak tinggal, kita pun terperangkap juga dengan kerjaan syaitan, bisikan nafsu syaitan dan sebagainya. Baik itu tuan-tuan dan puan Allah, baliklah kepada pesanan-pesanan Allah Subhanahu Wa Taala, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahamkan Islam cara yang betul, beramal dengan Islam cara yang betul dalam realiti, bukan sahaja teori tapi aplikasi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita ambil serujuk gitu, tapi kita apply apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dan pesan banyak kali dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sendirian ini adab kita tentang berkaitan dengan kita urus maklumat yang sampai kepada kita. Maklumat itu mestilah dirujuk kepada pihak yang autoriti, dan kalau maklumat itu maklumat negara, pastinya ialah orang yang dipertanggungjawabkan dalam menjaga urusan takbir negara berkaitan negara kita dan sebagainya, maka kita dapat itu. Kena ada sikap. Masalah setuju tak setuju, ada kecurangan itu kita ketepikan tuan-tuan. Kita letak matlamat kita untuk Islam, untuk masyarakat Islam dan untuk negara, dan kita hidup dalam keadaan aman dalam negara ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. اللهم من حق قول رزقنا اتباعه ومن الباطل باطلا واجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وصلى الله وسلم محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.